Okay, mari kita tengok pula tadi kita pergi kepada strategi menyerang 352. Kemudian sekarang kita akan pergi kepada strategi bertahan, iaitu menggunakan formasi 5-4-1. Apakah yang dikatakan 5-4-1? Okey, formasi ini menggunakan 5 orang pemain pertahanan yang berhampiran dengan gol, 4 orang pemain tengah dan seorang penyerang sebagai target man. Target man ni maksudnya dalam tim dia tu orang akan serah bola pada dia lah. Target pada dia lah untuk buat jaringan. Okey, kemudian 2 orang pemain stopper digunakan bagi mengawal penyerang pihak lawan. Stopper ni untuk menghalang pasukan lawan menyerang lah, kita hentikan lah. 2 orang pemain ni akan ditugaskan sebagai stopper. Dia akan pergi dulu bila diserang, dia akan pergi dulu untuk hentikan ataupun halang penyerang tu daripada terus menyerang. Okey, mari kita lihat. Formasi ini boleh dikatakan mempunyai pertahanan paling kental. Ialah sebab guna 5 orang pertahanan. Okey, apabila diserang, pemain tengah akan membantu untuk bertahan. Selain ada 5 orang tadi yang bertahan, pihak pemain tengah tu pun akan membantu ya. Okey. Target man berada di kawasan tengah padang. Okey, target man ya. Okey, jika ingin melakukan serangan balas, 2 orang pemain pertahanan kiri dan kanan akan bertindak sebagai pemain sayap. Okey, sebelah kiri kanan tu dia akan naik turun bahagian kiri dan kanan lah ya, bahagian sisi. Okey, kemudian 3 orang pemain masih bertahan di kawasan pertahanan. Yang tu tak boleh pergi mana-mana lah. Kena menjaga kawasan pertahanan. Okey. Okey, ini adalah gambar rajah bagi formasi 5-4-1. Okey, jom kita tengok ya. Okey. Pemain pertahanan, 5 orang yang dikatakan pemain pertahanan tadi adalah yang ini ya. Okey, ini. Pemain biru. Okey, kejap ya. 5 orang pemain pertahanan adalah yang ini. 5 orang ya. Kemudian 2 orang ni akan main di sebelah sisi lah. Akan naik di bahagian sini lah. Sini. Akan ke sini dan ke sini lah. Macam ni. Okey. 3 orang ni pula akan 3 orang yang ini akan stay kat sini lah. Berada di kawasan ini. Salah satunya adalah stopper lah. 2 orang stopper Okey, kemudian pemain tengah yang berwarna oranye ni ada 4 orang. Ini pemain tengah dan dia akan membantu juga bagi pertahanan ya. Kemudian ada seorang di penyerang iaitu yang ini target man. Maksudnya semua bola akan diserahkan kepada target man lah. Okey. So faham ya formasi ni, kedudukan dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada strategi ya. 5 orang pemain pertahan akan mengawal pemain penyerang dan 2 orang pemain stopper diberi tugas khas untuk mengawal penyerang lawan. Stopper tu akan hentikan atau halang daripada diserang lah. Kan ada 5 tadi pemain pertahanan, 2 orang sebagai stopper Okey, 4 orang pemain tengah akan membantu pertahanan mengawal pemain lawan ketika bertahan. Situasi ini menyukarkan pihak lawan untuk membuat jaringan. So sebenarnya 5-4-1 ni strategi yang bertahan lah dan sukar lah untuk mendapatkan gol sebabnya kita punya penyerang ada seorang saja. Okey, pemain pertahanan akan menggunakan kemahiran tendangan deras bagi mengeluarkan bola dari kawasan gol. Okey, mereka juga boleh menggunakan tandukan bagi menyelamatkan gol daripada dibolosi oleh pasukan lawan. Okey. Seterusnya, pemain pertahanan boleh mengeluarkan bola dari zon bahaya dengan mendendang bola keluar dari padang atau menghantar terus kepada penyerang yang berada di tengah padang. Semua strategi dan taktikal bergantung kepada situasi semasa. Mungkin berubah mengikut situasi semasa.
Okay, jurulatih perlu menyedari strategi yang dimainkan oleh pihak lawan dan bertindak segera bagi mendapatkan jaringan seterusnya memenangi perlawanan. Tak boleh nak 5-4-1 sentiasa ya. Kalau ada ruang untuk menyerang, boleh ubah kepada strategi lain ya. Okey. So untuk lebih memahami 5-4-1, kita pergi kepada video yang akan saya beri linknya sebentar lagi. Kemudian habislah, tamatlah sesi PDPR penerangan sesi penerangan untuk hari ini. Kita hanya mengenal pasti satu strategi menyerang, iaitu strategi 352, dan satu formasi bertahan iaitu 5-4-1.